Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka dapat lagi kita bertemu dalam siri-siri tazkirah ya di dalam channel ini. Dan tak lupa juga selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teruskan berselawat. Moga-moga asbab kita berselawat ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat, ya, memurahkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, dan menjauhkan kita semua daripada bala bencana, penyakit yang berjangkit dan sebagainya. Insya-Allah. Mudah-mudahan saya dan para penonton sekalian, Allah Subhanahu wa taala sentiasa sihatkan badan kita dan keluarga kita, ya, terhindar daripada wabak penyakit, terutama sekali wabak penyakit yang kita sedia maklum, iaitu COVID-19 ini. Insya-Allah, amin. Ya, saya doakan saya dan para penonton sekalian sihat walafiat, ya, insya-Allah. Pada kali ini saya nak ceritakan sedikit sahaja, iaitu satu kelebihan yang mana di antara kelebihan zikir-zikir yang elok kita amalkan selepas kita menunaikan sembahyang fardu terutamanya, ya. Dulu kita telah bincangkan tentang kelebihan membaca zikir tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar selepas solat, ya. Ada dalam kuliah ini, dalam channel ini. Kemudian kita pun telah ceritakan juga tentang kelebihan istighfar, ya, selepas salat. Dan kali ini kita akan ceritakan satu lagi zikir amalan yang elok kita baca, ya, yang elok kita baca selepas salat, kerana besar ganjarannya, tuan-tuan. Besar ganjarannya, besar pahalanya, dan bagus manfaatnya untuk kita, ya, umat Islam khususnya, ya. Elok dibaca selepas salat. Kerana apa yang saya katakan ini adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Apakah itu? Apakah zikir yang elok kita baca selepas salat? Zikir itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Maknanya, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Baginya seluruh kekuasaan dan baginya juga seluruh pujian, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sambil duduk, yakni membingkukkan kakinya sebelum dia bangun daripada salat maghrib dan subuh sebanyak 10 kali, maka setiap satu lafaz yang diucapkannya akan dicatatkan baginya 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa, dan diangkat baginya 10 darjat. Kemudian zikir itu juga menjadi perisai setiap bahaya, bahkan menjadi penjaga daripada godaan syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi para penonton sekalian, kata Nabi, kita duduk selepas solat, ya. Selepas solat, iaitu jangan bangun dulu, masih lagi dalam keadaan duduk, ya, tahiyat akhir tu,
duduk dalam keadaan tahiyat akhir, belum tukar kaki, membengkokkan kaki maknanya dalam duduk dalam keadaan tahiyat akhir, belum lagi bangun daripada solat itu, iaitu terutama salat fardu maghrib dan subuh, maka kata Nabi, bacalah 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Ya, kelebihannya adalah dicatatkan bagi pembaca itu 10 kebaikan. 10 kebaikan tuan-tuan, hari itu kita baca, ya, dicatatkan 10 kebaikan. Allah bagi kita 10 kebaikan. Kemudian dihapuskan pula 10 dosa. Subhanallah. 10 dosa. Kita pun tak tahu tuan-tuan, setiap hari kita ni kadang-kadang melakukan dosa yang kita tidak sedar, ya. Kita tidak sedar. Sebab kita cuma tahu dosa yang kita lakukan ketika kita sedar. Ya, tetapi dosa yang kita tidak sedar kita tidak tahu. Moga-moga dengan membaca zikir ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan 10 dosa kita, ya, terutama dosa-dosa yang kita tidak sedar, ya. Kemudian diangkat baginya 10 darjat. Orang yang membaca zikir ini selepas salat diangkat pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 darjatnya. Subhanallah tuan-tuan, darjat akhirat lebih utama, lebih besar daripada darjat dunia. Kadang-kadang kalau di dunia ada orang yang dapat anugerah, ya, menerima pingat ataupun darjat kebesaran, ya, daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan, ya. Kadang-kadang di hari-hari hari jadi, ya, Sultan TYT di negeri masing-masing, terutama di Malaysia lah, ya, maka hari sambutan hari jadi Sultan itu kebiasaannya Sultan akan menganugerahkan darjat kebesaran, pingat tertentu kepada orang-orang yang terpilih, ya. Orang-orang yang terpilih tuan-tuan, bukan senang kita nak dapat, ya, orang-orang yang terpilih sahaja ini di dunia, ya. Orang-orang yang terpilih sahaja dapat anugerah daripada Sultan, anugerah kebesaran, pingat, gelaran dan sebagainya. Ini di dunia tuan-tuan, di dunia yang mana bukan senang nak dapat gelaran, pangkat, darjat. Tetapi apa yang saya sebutkan ini adalah di akhirat. Darjat, kebesaran yang Allah bagi di akhirat kepada pembacanya 10 darjat. Subhanallah, 10 darjat. Kalau di dunia dapat satu gelaran, dapat satu darjat, dapat satu pangkat pun kita sudah, ya Allah, amat berterima kasih dan syukur dan bahagialah rasanya. Ya, berbulan-bulan lah tak boleh lupa lah gelaran tu. Dicanang, diceritakan dengan kawan-kawan, keluarga dan sahabat. Tetapi ini Allah anugerahkan kita 10 darjat di akhirat. Tak maukah kita tuan-tuan dapat 10 darjat? Itu pun tidak tahu darjat macam mana. Wallahu alam. Ya. Kemudian, ini pun penting. Zikir itu juga menjadi perisai setiap bahaya, bahkan menjadi penjaga daripada godaan syaitan yang terkutuk. Zikir itu juga menjadi perisai tuan-tuan kepada segala bahaya. Ya, kita tidak tahu bahaya yang akan datang. Ya, malang itu tidak berbau. Kita tidak tahu tuan-tuan. Kita tidak tahu apakah bentuk musibah yang menimpa kita. Wallahu alam, kita pun tidak tahu. Sebab itu kata pepatah Melayu, malang itu tidak berbau, ya. Jadi kata Nabi, zikir yang kita amalkan ini akan menjadi perisai kepada setiap bahaya yang menimpa kita. Ya. Maka elok kita amalkan tuan-tuan. Elok kita amalkan. Kemudian yang seterusnya, kata Nabi, kita juga pembaca itu juga terhindar daripada godaan syaitan yang terkutuk. Ya, syaitan yang terkutuk. Terhindar daripada gangguan syaitan. Bukan sekadar syaitan terkutuk, bahkan setiap makhluk-makhluk halus, ya, yang tergolong di kalangan syaitan dan jin-jin yang jahat, maka insya-Allah pembaca ini, yang membaca ini 10 kali selepas subuh dan selepas maghrib, insya-Allah akan terhindar daripada godaan syaitan.
ya, ataupun jin yang berniat jahat kepada kita. Jadi tuan-tuan, beruntung ya orang yang baca ini, orang yang mengamalkan zikir ini, ya, tiada kerugiannya, ya, tiada kerugian tuan-tuan kita mengamalkan zikir ini. Sebab itu berilah masa sedikit kita berzikir, terutama kita sebagai hamba Allah, kita beribadah menyembah Allah. Takkanlah kita ingin cepat, ya, kalang kabut. Setiap kali nak solat ingin cepat, setiap kali nak solat banyak kerja, setiap kali nak solat kita tergesa-gesa, ya, untuk cepat habis. Itu yang peliknya tu, ya. Kenapa? Kerana itulah godaan syaitan. Syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu iblis, ya, ketua para syaitan ini telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam, ya, untuk menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat. Kecuali yang tidak boleh digoda oleh syaitan ini adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita beramal, hendaklah kita ikhlas, ya. Tidak ada paksaan, dengan rela hati, kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana lain. Kita beribadah, kita berzikir bukan kerana takut dimarahi oleh oleh orang lain, oleh ayah umpamanya, oleh suami umpamanya, oleh isteri umpamanya, ya, oleh kawan-kawan malu dikatakan kenapa tidak solat, malu. Tidak boleh tuan-tuan. Kita beribadah, kita solat, kita berzikir, nawaitu kita, niat kita ikhlas lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain, ya. Maka di hujung hadis ini kata Nabi, orang yang membacakan ini, mengamalkannya ini, iaitu dibaca selepas waktu solat fardu subuh dan maghrib 10 kali, maka akan terhindar daripada godaan syaitan. Akan terhindar, insya-Allah. Mudah-mudahanlah, ya, kita semua selamat di dunia dan kita semua selamat di akhirat, ya. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesihatan, terhindar daripada wabak penyakit yang berjangkit, terhindar kita dan kampung halaman kita, negeri dan negara kita daripada bala bencana alam seperti banjir yang besar, ya, kemarau yang panjang, gempa bumi yang dahsyat. Insya-Allah kita sama-sama berdoa, ya. Maka saya rasa cukup setakat itu tazkirah kita pada kali ini. Moga-moga ia dapat memberi manfaat kepada saya terutamanya, dan juga kepada penonton-penonton semuanya, ya. Yang benar itu sesungguhnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Sekian, ampun maaf, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.